أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين. Sadaqallahu a'lam. Di satu tempat yang bernama Madian, ada di kalangan kaum mereka seorang lelaki yang bernama Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib alaihissalam itu berkata, wahai kaumku, abdikan dirimu kepada Allah. Tidak ada bagi kamu daripada Tuhan kecuali Allah, dan jangan kamu kurangkan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan bermewah-mewah. Sesungguhnya aku takut kamu ditimpa dengan azab yang pada hari yang merangkumi, iaitu hari akhirat. Wahai kaumku, sempurnakan olehmu timbangan dengan keadilan, dan jangan kamu kurangkan hak manusia sedikit pun, dan jangan kamu merebakkan kerusakan berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahu a'lam. Benarlah firman Allah Taala dalam Al-Quran surah Hud ayat 84 dan ayat 85. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ini kita bertemu di surau kita ni untuk kita kuliah maghrib seperti yang telah kita jadualkan. Mudah-mudahan kuliah maghrib kita pada malam ini diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Ayat yang anda baca ni ayat dalam surah Hud. Dalam Quran ni ada satu surah yang surah tu diberi nama dengan nama Nabi. Namanya Hud alaihissalam. Nabi ni ramai, cuma tak semua Nabi diceritakan dalam Quran. Tak semua. Kalau ada Nabi-Nabi diceritakan dalam Quran secara detail pun 3 orang Nabi. Yang pertamanya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua Nabi Musa alaihissalam. Yang satu lagi Nabi Hud alaihissalam. Yang ini Nabi Nuh alaihissalam. 3 Nabi ni yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni secara detail. Adapun Nabi lain Allah Ta'ala cerita, tapi cerita sikit-sikit, jemput-jemput dia cerita. Antara Nabi yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran ni antara Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam. Dan dalam surah Nabi Hud tu, surah Hud alaihissalam tu, Allah Ta'ala mari pula satu kisah, iaitu tentang ada satu tempat pada zaman dulu nama Madian. Yang Madian ni zaman sekarang ni orang panggil Lubnan. Lubnan sekarang tu lah. Sekarang orang panggil Lubnan, dulu orang panggil Madian. Madian ni yang pergi buka tempat tu adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam daripada isteri yang ketiga. Ibrahim alaihissalam ni kita biasa dengar isteri dia 2 orang, Siti Sarah, Siti Hajar. Sebenarnya Siti Harah, selepas Siti Sarah meninggal, Nabi Ibrahim alaihissalam macam Iraq gitu pula, rumah-rumah belakang. Jadi cerita ada dulu dia nak perang. Okey, jadi cerita Nabi Ibrahim alaihissalam lepas kematian isteri dia yang bernama Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam ni kahwin seorang perempuan. Orang perempuan tu nama Qanturah binti Yaqtab. Daripada Qanturah tu Nabi Ibrahim alaihissalam ni dapat anak, dan anak dia 6 orang. Daripada Siti Sarah seorang anak nama Ishaq alaihissalam. Daripada Siti Hajar Ismail, kahwin pula seorang lelaki Qanturah. Qanturah tu 6 orang anak. Salah seorang anak nama Madian. Salah seorang anak Madian ni Nabi Ibrahim alaihissalam tak bagi duduk dengan ni, duduk tempat ni. Dia pergilah duduk satu tempat yang sekarang panggil Lubnan. Tempat tu dia buka, dan akhir sekali tempat tu dia beri nama dia, nama Madian. Tempat era Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi pergi duduk kat situ, dan Nabi itu pergi seru kaum tu kepada Islam. Nama Nabi tu Nabi Syu'aib alaihissalam. Kisah Nabi Syu'aib. Nama Syu'aib ni memang popular lah. Dan lebih-lebih lagi kita kena ingat Syu'aib ni satu Nabi yang dia berhadapan dengan satu kaum, iaitu kaum Madian. Dikenali sebagai kaum Madian. Maksudnya Madian ni yang duk lawan Nabi Syu'aib alaihissalam ni keturunan Nabi lah. Kita kena ingat, jangan ingat dia orang tu keturunan Nabi maka dia mesti baik. Tak, belum tentu lagi. Ada orang tu dia keturunan Nabi, penyamun pun boleh tahan juga. Dia ada orang macam tu kan. Jadi Allah Ta'ala dah pamerkan dalam Quran yang Syu'aib alaihissalam ni berhadapan dengan satu kaum Madian ni. Kaum Madian ni bukan galangan lain, dia orang ni keturunan Nabi Ibrahim
alaihissalam daripada isteri Nabi Ibrahim yang ketiga yang bernama Qanturah binti Yaqam. Cerita dalam ayat kita baca ni, Nabi Syuaib alaihissalam ni pergi jumpa dengan kaum. Bila tengok mereka ni melakukan satu penindasan daripada sudut ekonomi. Jadi ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana pengurusan ekonomi yang berlaku pada zaman itu. Allah Ta'ala pamerkan dalam Quran, kata Allah ketika Nabi Syuaib alaihissalam berjumpa dengan kaum dia, Nabi Syuaib alaihissalam bagi tahu, ya qaumi, wahai kaum aku. Pesanan Nabi Syuaib alaihissalam nombor satu apa dia? Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaum aku, kamu ni kena abdikan diri kepada Allah. Nombor satu. Islam ni apa-apa pun, tak kira Nabi Muhammad ke, Nabi Syuaib ke, Nabi Musa ke, Nabi apa, semua Nabi-Nabi ni, kalau dia nak cakap tentang urusan keduniaan, dia mesti letak asas tauhidkan Allah dulu. Tu mana-mana pun. Nabi Muhammad SAW masa duduk dekat Kaabah, lepas tu datang seorang lelaki, apa nama, As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, sebab dia masuk Islam lepas itu. As'ad bin Zurarah ni duduk dekat Madinah. Masa tu orang tak panggil Madinah, orang panggil Yasrib lagi. Daripada kabilah Khazraj. Dia ni pergi dekat Madinah, pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah nak tahu Nabi Muhammad ni siapa, apa yang Nabi Muhammad SAW bawa. Dia pergi tawaf keliling Kaabah, dia nampak Nabi Muhammad, dia pergi tanya Nabi SAW, Muhammad, kau ni dengar khabar ramai orang dia ikut. Orang yang dia ikut tu pula orang-orang miskin yang kebanyakan di kalangan hamba. Ini ramai ikut kamu. Soalan yang orang miskin dia suka sangat ke engkau ni, yang dikatakan hamba-hamba suka sangat ke engkau ni Muhammad, kau ni buat apa? Soalan daripada As'ad bin Zurarah kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW ni jawab terus. Nabi Muhammad jawab dengan baca firman Allah, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Nombor satu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah Muhammad, mari dengar aku nak bacakan kepada kamu perkara yang Allah Ta'ala haramkan kepada kamu. Apa nombor satu? Allah tusyriku bihi syai'a, jangan syirikkan Allah. Maksudnya para Nabi ni kalau dah cakap, dia nak cerita tentang urusan keduniaan sekalipun, mesti penyacak dia, pengasas dia mesti tauhidkan Allah dulu. Serupa cerita Nabi Syuaib alaihissalam, bila dia jumpa dengan kaum Madian, cara dia bercakap, mukadimah dia bercakap tu, dia akan kata, Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuhu. Kata Nabi Syuaib alaihissalam, abdikan diri kamu kepada Allah. Itu nombor satu. Nak cerita apa pun, nombor satu, tauhidkan Allah dulu. Yang tu asas. Dan tidak ada Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila letak asas tu, baru dia cerita tentang urusan keduniaan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ni, Nabi Syuaib alaihissalam bagi tahu, la tanqusul mikyala wal mizan. Jangan kamu kurangkan timbangan. Kalau berniaga ni, jangan kurangkan timbangan, jangan tipu orang lah dalam niaga tu. Dan kata Allah SWT, inni arakum bi khairin. Aku ni tengok, kata Nabi Syuaib, orang ni terlalu mewah sangat, dan aku ni terlalu bimbang sangat. Allah Ta'ala timpakan azab yang hebat kepada buah. Ni Nabi Syuaib alaihissalam ni bagi tahu kepada kaum ni. Ayat ni kalau kita tengok, kita faham Allah Subhanahu wa ta'ala nak cerita kehidupan kita ni ada satu benda besar, ekonomi. Ekonomi ni benda besar, dan Islam ni dia letak asas bahawasanya benda ekonomi ni adalah punca manusia jadi bergaduh ekonomi. Betul, kadang-kadang adik-beradik boleh bergaduh faktor ekonomi. Ekonomi yang bergaduh tu pusaka. Pusaka ni ekonomi sebenarnya. Harta pusaka tu kan, seorang bapa meninggal tu ada harta yang banyak. Harta yang banyak ni anak bobot. Padahal kalau bagi pun okey, tak bagi tak puas hati lagi, kerana faktor ekonomi manusia boleh bergaduh. Allah Ta'ala pamerkan dalam ayat kaum Madian ni, Allah Ta'ala marah ni. Syirik tu satu part, dia ada satu lagi benda yang jahat mereka lakukan, iaitu mereka ni suka kenakan cukai kepada orang yang masuk di kawasan mereka. Masuk lalu sikit, dia minta kena ragging. Jenis apa? Abang long jaga kawasan. Kawasan usah tu. Dia masuk satu kawasan, lepas tu kau masuk kawasan aku kena bayar. Ni perangai kaum Nabi Syuaib dulu. Perangai kaum Madian dulu macam ni lah. Cerita dia minta bayaran. Bukan sekadar tu, bahkan dia menafikan hak-hak bagi golongan-golongan yang berada dalam pemerintahan dia. Ini orang kata kaum Madian yang melakukan kezaliman kepada rakyat. Datang Nabi Syuaib alaihissalam, dia nak perbetulkan benda ni. Ini cerita Nabi Syuaib alaihissalam.
Sebab tu bila kita baca Quran, kita akan nampak Islam ni dia merangkumi tau. Kita jangan duk tengok Islam ni daripada sudut ibadat dia, dari sudut puasa, zakat. Macam tu baru ni anjing pun satu masalah juga ni. Anda pun jadi susah nak jawab. Dia cerita anjing ni, tak pernah cerita dulu lah sebelum masuk kan. Dia cerita anjing jadi panjang pula kan. Cerita anjing itu satu masalah bising lah kat Malaysia ni. Ada orang tanya, apa pandangan anak lah pasal isu orang buat program pegang anjing ni. Anak nak tergelak. Sebenarnya yang ustaz yang mula-mula sekali dia jemput untuk pergi dalam program tu untuk menceritakan tentang hukum anjing tu anak sebenarnya. Tapi anak tak terima sebab ada program asalnya lah. Tapi tak tahu ustaz mana pergi lah. Memang ada ustaz dalam tu program dia nak ajar macam mana kita nak pegang anjing, segi hukumnya halal ke haram, belanjing ni boleh ke tidak, macam mana ulama-ulama fiqh sebut. Lepas tu kalau basuh dengan tanah tu, cara basuh tu macam mana, dia nak ajar awak. Jadi dia buat program. Dan sebab dalam elemen hadis Nabi SAW, dia ada elemen toleransi kita dengan anjing, ada rahmat kita dengan anjing. Macam Nabi SAW pernah pamerkan seorang perempuan pelacur diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala berfakturkan anjing. Anjing yang kehausan, Nabi Muhammad nampak, Nabi Muhammad cerita ada seorang perempuan pelacur nampak, dia rasa kesian, dia ambil air, dia bagi minum pada anjing tu. Jadi adalah satu kalangan orang-orang Islam dekat Malaysia, dia kata rupa-rupanya anjing ni tak adalah rumit sangat. Cerita tajuk anjing ni kalau kita baca pada Quran, kita pergi kepada hadis, dalam Quran pun pernah cerita pasal anjing. Ada cerita pasal Ashabul Kahfi tu kan, ada satu karakter anjing yang Israiliyat tu lah. Israiliyat tu mempernamakan anjing tu dengan nama Qitmir. Yang kadang-kadang ada orang di kalangan kita, dia suka buat azimat. Pesan tak? Ada dia suka buat azimat, dia ambil satu tali, lepas tu dia letak satu benda kat dalam satu kertas tu dia tulis nama Ashabul Kahfi. Antara dekat last sekali Qitmir. Qitmir tu nama anjing. Anjing tu lah anjing yang sama dengan Ashabul Kahfi. Dia pun lipat-lipat, dia letak satu, gantung kat tekak, gantung kat perut. Yang tu mengarut lah. Yang tu memang mengarut lah kan. Tapi orang Melayu kita tu dia ada dia amalan azimat begitu. Betul tak? Tak apa cerita tu, yang cerita dia dalam Quran, dia pernah menceritakan tentang satu karakter anjing tadi. Kita buka pula dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala pun pernah cerita pasal anjing, iaitu berkait dengan as-sayd, perburuan. Dalam Quran kan Allah Ta'ala dinyatakan dalam Quran tentang ayat perburuan. Dan anjing tu pula bukan libina mu'allimin, anjing yang diajar cara-cara untuk berburu. Quran bagi tahu. Kita buka pula dalam hadis Nabi SAW, ada pula cerita macam mana orang diampunkan dosa sebab buat baik dengan anjing. Anjing ni dia bukan satu benda yang ajaib, dia tak janggal sangat bila kita baca Quran dalam hadis Nabi SAW. Tapi orang Melayu ni dia tak boleh anjing ni, dia tak boleh. Boleh anjing, rasa macam lain kan? Tak tahu sebab apa, Wallahu'alam. Anak pun sebenarnya masa anak duduk Malaysia dengan anak belajar Pakistan, dengan anak belajar Mesir, anak rasa lain. Sebab masa anak belajar Pakistan, anak pergi dekat Lahore atas. Lahore ni daripada Karachi tu, kalau naik kereta api buruk ni kat 2 hari kat sampai. Nak jimat belanja naik kereta api buruk. Naik kereta api buruk, yang dalam kereta api tu bukan orang je duduk, kambing pun ada sekali. Kan? Dan kita naik kapal kereta api tu pula sengaja cari baju yang paling buruk, jangan pakai baju paling baik. Kalau pakai baju paling baik, sampai-sampai keluar bawa kambing. Cerita masa belajar Pakistan lah. Jadi nak jimat belanja, naik kereta api buruk ni lah, naik kereta api buruk sekali kambing ni. Jadi kereta api tu dia banyak berhenti tempat kampung-kampung dia berhenti. Dia bukan berhenti sekejap, dia berhenti lama. Kadang-kadang satu stesen tu dia berhenti sampai sejam kadang-kadang. Padan kan 2 hari sampai tu. Padan 2 hari sampai tu, kalau straight tu sekejap je. Dalam 7-8 jam tu sampai dah. Tapi sebab kita naik kereta api buruk, terimalah akibat tu. Jadi masa kita dah berjalan, kadang-kadang ada masjid dan surau dekat Pakistan. Ada satu tempat nama Rahim Yarkhan, nama tempat tu. Rahim Yarkhan ni satu perkampungan, dan situ tu ramai ulama-ulama Pakistan duduk kat situ. Dan ulama-ulama mereka ni ulama-ulama yang zuhud, yang duduk dekat kampung-kampung. Jadi ulama-ulama ni bila dia orang nak pergi semayang, kadang-kadang dia orang bawa anjing. Bawa anjing, bagus bawa anjing. Lepas tu ikat kat tiang masjid kat luar. Kita pun tengok, wow, anjing. Kita terkejut, anjing kat luar masjid. Dok teringat kalau kat Malaysia, lama-lama ni kena tangkap dengan janji. Dok fikir balik kan. Tapi nak cerita tu berlaku di Pakistan. Yang nak tengok, jadi maknanya masyarakat Pakistan, Islam di sana tu dengan Islam kat sini, anda rasa Islam kat sana lagi kuat, anda rasa. Sebab bila solat jemaah, masjid ni 5 tingkat penuh. Tiap-tiap waktu.
Kita ni maghrib ni muncul ramai sebab Ustaz Azhar itu datang. Kalau Ustaz Azhar itu datang, Ustaz Wanji macam ni datang. Betul kan? Tapi kalau kat Pakistan 5 waktu penuh. Betul, ada cerita ni serius. Sembahyang Jumaat dengan sembahyang Fardhu serupa je ramai dia. Kat Pakistan. Dapat rasa lah benda tu sebab kita belajar kat sana kan. Ni kita ni pergi masjid memang sengaja pergi awal. Kalau pergi lewat memang kat bilik air lah kau sembahyang. Pada waktu sembahyang 5 waktu. Ni cerita budaya Pakistan. Maknanya semangat Islam dia orang tu dengan kita tu, anak rasa sana lagi kuat banding kita. Pengamalan Islam tu lah. Wallahu a'lam lah kenapa orang sana lebih kuat Islam banding dengan kita di sini. Wallahu a'lam, tak ada faktor tu. Wallahu a'lam. Tapi walau bagaimanapun, dekat sana tu dia anjing tu dia tak rasa macam ajaib sangat. Dia biasa, okey. Kalau ada orang buat anjing pun tak ada rasa nak pergi marah. Tapi kat Malaysia ni tak boleh tu. Dia ada sentimen. Tak tahu sebab apa. Mungkin orang Melayu ni tengok anjing najis moral Allah ni. Najis moral Allah tu besar dalam kepala otak dia tu kan. Wallahu a'lam kenapa lah. Tak tahu sebab apa orang Melayu jadi sensitif begitu tentang anjing. Dia walau bagaimanapun, adalah orang kita ni dia berkaul dengan orang Cina, orang India. Kadang-kadang persoalan-persoalan orang Cina yang tak Islam yang orang India tak Islam ni dia tanya macam mana segi hukum anjing. Anak sendiri dalam 3-4 tahun lepas pun ada orang interview pasal anjing ada. Ada satu wartawan telefon, dia kata nak buat interview. Tak apa, dia pergi rumah pun tak apa. Anda kata pergi rumah ni kacau banyak. Jadinya kita lepak kedai kopi, kita pergi interview, tanya pasal anjing. Anda kata datang jauh-jauh nak interview pasal anjing ni. Boring. Cari tajuk best cake, minyak naik ke. Oh sedap nak taruh. Kan fikir balik lah. Tapi tak apalah, tak apa. Okay, kita bagi pandangan. Cerita bagi pandangan. Rupa-rupanya benda tu orang bincang hari ni dan orang pun buat program dan agak bising lah kat Malaysia pasal anjing. Nombor satu, bila kita sebut anjing ni, yang pertamanya pasal pegang anjing ni kena basuh. Anak rasanya banyak kali dah nak cerita kat sini. Kita pun dah faham kot. Kata dah sebut. Anak pun kat Facebook tulis buat mari kitab rojokan sekali. Anak pun tak faham. Itu pun orang-orang. Buat mari kitab dah matan Arab terjemah siap. Itu pun orang. Orang-orang kat aku. Aku pun tak faham. Jangan marah kat aku. Marah tuan kitab lah. Maknanya bukan dia cakap yang dia cakap tu ulama fiqh cakap. Ulama tu Ad-Dardir tu cakap. Ulama dalam mazhab Maliki. Kita kod kataan dia macam mana ulama dalam mazhab Maliki menyatakan pandangan tentang anjing. Kalau sentuh kena basuh ke tidak. Kita tak nafikan, kita Malaysia ni rata-rata mazhab Syafi'i rahmatullah alaih. Yang kita pun tahu Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan satu anjing kena basuh salah satu 7 kali basuh salah satu dengan darah. Itu kita tak nafikan, betul, memang ada. Tapi kita kena clear dalam Islam ni mazhab ni bukan Syafi'i je. Dalam Islam ni dia banyak mazhab Islam tu kan. Yang kita dekat Malaysia jumpa 4 dah jumpa. Itu pun kadang-kadang jumpa tengok pelik sikit pada kita mudah sangat nak tuduh orang Wahabi. Itu pun satu masalah besar juga. Ini perangai juga masyarakat. Tahu cik, ini anda rasa satu budaya yang tak elok tau. Kita tuduh orang lain Wahabi. Contoh anak kagum dengan satu tokoh dekat Malaysia. Namanya Ustaz Husni. Ustaz Husni. Anak rasa susah nak cari satu tokoh sehebat Ustaz Husni. Peribadi anak. Sebab mana ada satu tokoh orang Malaysia yang pergi berdebat kat luar negara cerita pasal Islam sampai orang Kristian boleh tinggalkan Kristian masuk Islam. Dekat Malaysia, orang Malaysia. Itulah orang Malaysia. Cuma orang Melayu kita tak apa nak syok dengan dia. Sebab mungkin di Cina kot. Ini pun ada masalah juga. Janganlah. Orang tu bagus. Dia mengajar banyak ngaji dalam surah. Orang pergi tuduh dia Wahabi. Bila orang tuduh dia Wahabi, orang tak nak panggil dia mengajar. Rugi dah dakwah. Dakwah dah jadi rugi. Padahal dia orang hebat. Ustaz Husni. Dia ni dekat negara luar ni cukup popular segi dakwah. Tapi dekat Malaysia ni orang tak apa nak kenal mana dia. Orang tak apa nak kenal orang nama Ustaz Husni. Padahal dia orang hebat. Tapi sebab orang jujur dengan agama, orang ikhlas dengan agama. Last kali dia buat satu badan. Badan tu nama Street Dakwah. Street Dakwah. Dia buat. Anak ikut sekali program dia. Anak kata, ni budak-budak Cina dalam Islam ni, dia ambil, dia pergi ajar cara-cara berdakwah. Bukan senang tau. Pergi kat mana? No, Bukit Bintang. Anak pergi kat Bukit Bintang sekali. Pegang kertas ni, follow macam orang jual barang. Mula bagi. Dalam tu cerita pasal Islam. Kalau ada orang Melayu bagi, tak nak terima. Dia ingat kita nak jual barang. Yang tu orang Melayu lah. Kalau bagi ke Cina tengok, apa dia tengok? Tulisan Cina. Dia pun cucak-cucak kat kita. Sorry, tak faham. Kau cakap Cina, kawan seorang Cina, tolong syarah dekat dia. Cerita Islam. Lepas tu bila time semayang, masuk waktu semayang, kat situ kita semayang. Dia bukan buat kat Bukit Bintang dia. Banyak tempat dia buat. Ada budak-budak yang nak pada Islam ni ikut program Street Dakwah.
yang tukang organisasi kan tu, Ustaz sini buat adalah sekali buat ke tepi pantai. Bila buat tepi pantai, bila masuk waktu semayang, dia semayang kat pantai tu. Semayang tu tak pakai sejadah. Ada mamat mana tu tak sekolah punya orang, dia pergi ambil gambar. Perang. Pergi ambil gambar, dia pergi goreng. Bila internet dia kata, apalah macam tak ada sejarah nak semayang. Bangang mana pula di komen. Syekh nak bagi tahu, kalau buka dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW semayang tak pernah pakai sejadah. Kalau baca dalam hadis, Nabi SAW, Nabi Muhammad pernah diholor sejadah beberapa kali. Nabi Muhammad tolak, tak nak pakai. Dan Nabi Muhammad semayang, dalam hadis tu pamerkan sujud sama ada di atas batu ataupun di atas tanah. Tu Nabi SAW. Maksudnya yang kawan-kawan seri dakwah dah buat, itu cara Nabi dah. Yang kita ni semayang atas sejadah ni, tahu pula sunnah ni. Kalau ikut balik lah. Jangan, oh ya Ustaz, esok aku datang, mana habis kapel. Tak sunnah. Berat dah betul. Nak bagi tahu yang buat tu betul lah, yang kawan-kawan kita seri dakwah tu buat betul lah. Tapi cerita kita ni pula, kalau kita buat macam ni pun tak salah buat je lah masalahnya. Benda tak salah mana kan? Cerita ni. Tak apa, cerita Ustaz Isi, masa cerita anjing tadi, tak habis. Jadi cerita anjing tadi, bila sebut anjing, dalam mazhab Syafi'i rahmatullah alaih, mazhab Syafi'i rahmatullah alaih ni, kita tengok dia mengatakan anjing tu najis, air liur badan dia 7 kali basuh, salah satu dengan air tanah. Syafi'i, mazhab kita lah. Cuma berlakulah khilaf dalam mazhab Syafi'i, apakah anjing tu basah ke kering. Itu debat. Ada dalam mazhab kita mengatakan yang kena basuh ni kalau anjing tu basah, apa basuh 7 kali basuh, salah satu dengan air tanah. Ada kata kalau kering tak. Ada pula kata kering pun kena basuh 7 kali basuh, salah satu dengan air tanah. Nak ambil jalan selamat pakai mazhab Syafi'i, sentuh kering ke basah, basuh 7 kali basuh, salah satu dengan air tanah. Mazhab mana? Syafi'i, satu mazhab. Kita buka satu mazhab, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata air liur je kan najis. Ini tak, kita peluk pun tak jadi apa pun, tak ada masalah. Dalam tengok anjing berjalan, kesian ke anjing, ambil dukuh, pergi ke surau. Contoh ni, bukan buat sungguh ni, contoh dukuh bagus, bawa anjing sampai dekat depan surau tu, letak ke depan tu, mari semayang. Tengah-tengah ada semayang, bagi salam, tengok kat sebelah. Jangan kita cuba kan. Contoh mazhab Hanafi, kita letak anjing tu, kita peluk, tak payah basuh, terus semayang kita sah. Tapi air liur dia najis. Maksudnya kita duduk dengan duduk jalan, tiba-tiba anjing tu syok tengok kita, pergi jilat pipi kita, berom-berom. Contohlah. Yang tu pipi tu kena basuh lah 7 kali basuh, salah satu dengan air tanah. Siapa kata? Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Dekat Pakistan, Iraq punya mazhab tu lah. Ada satu lagi mazhab, dia agak menarik juga mazhab dia ni. Dia kata sebenarnya kalau nak cuci najis ni, hilang 3 perkara je: bau, rasa dan warna. 3 perkara ni nak hilang, tak semestinya 7 kali basuh, sekali pun boleh hilang. Tapi pelik, kenapa Nabi suruh basuh 7 kali basuh? Bahar punya bahar lah sekali. Kesimpulan dia kata sebenarnya hukum dia adalah air liur anjing ni tak najis. Yang Nabi suruh basuh, nak dapat pahala sunat sikit tu je. Nampak? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki ya. Anak rasa yang geng-geng dok program ni nak taklid mazhab Maliki lah kot. Nak rasa lah kan. Nanti yang pergi pegang anjing tu. Tak apalah. Maknanya sekarang Maliki tu pun mazhab Islam. Islam mengiktiraf apa yang dinamakan sebagai mazhab Maliki rahmatullah alaih. Kita dekat Malaysia apa, kalau kita fikir balik, kita pun tak tahu Syafi'i juga sebenarnya. Banyak pengamalan-pengamalan kita yang kita dah ambil mazhab orang. Anda banyak kali dah sebut. Antaranya bab turun ke tanah, kita tak pakai Syafi'i. Bab turun ke tanah, kita pakai mazhab Hanafi. Turun ke tanah, kalau ikut mazhab Syafi'i rahmatullah alaih, siapa yang terluka terus jadi milik walaupun tak dapat geran kerajaan. Tengok satu kawasan kosong, kita pun baru punya tebang, ini tanah saya, istihar, terus jadi milik dia. Siapa kata? Syafi'i. Imam Hanafi kata, ni nampak tanah lalu kita pergi tebang, okey, alhamdulillah, okey lah. Istihar ni tanah saya, tak boleh jadi hak milik kita kecuali tanya kerajaan keluarkan surat baru jadi hak milik kita. Mazhab Hanafi. Kat Malaysia pakai mazhab Madura. Kalau pakai Syafi'i mampus. Tak nak surau pun dah rembat. Silap hari bulan tapi surau ni pula dia pandang ni macam tak hidup je. Baik kita tebak, istihar tempat dia, kepala otak dia macam tu. Tak boleh kan? Tak boleh. Maknanya kita kat Malaysia ni pun dah tak apa dah Syafi'i. Ada elemen-elemen mazhab dia yang kita amalkan. Ada pula orang nak amalkan mazhab Maliki, dia punya mazhab.
Sebab semua itu berasaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu tajuk baru. Tajuk dia adalah pegang anjing. Anjing tu najis ke tidak? Tajuk kan? Tapi bila kita sebut pegang anjing ni, bukan tajuk najis ke tidak sahaja, ada satu lagi tajuk. Boleh ke tidak pegang anjing ni? Tajuk tu pula lagi. Tak boleh, haram pegang anjing. Sebab apa? Najis. Syekh, kalau pegang najis haram, kita basuh berak anak kita pun jadi haram. Anak kita berak, siapa nak basuh? Basuh tu pakai sarung tangan, kita tarik tangan tu juga rimat kan. Jadi tak jadi haram juga, tak jadi haram. Isu kalau ada sentuh kau kena basuh. Tu je lah. Dua. Yang ketiga, belanjing boleh ke tidak? Tajuk belanjing pula. Yang ni orang tu tak puas hati tu. Nabi SAW disebut, man iqtana kalban li ghairi saydin aw hirasatin nuqisa min amalihi qiratun. Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Nabi SAW kata, barang siapa yang bela anjing bukan kerana hirasah dan as-sayd. Hirasah ni jaga rumah. Kita ni ada ni duduk kat taman. Taman ni kita lantik jaga contoh. Tapi kecurian selalu berlaku. Kita pun tak puas tinggal jaga ni, kita lantik jaga kedua. Jaga dua pun hilang juga barang. Rupa-rupa je jadi persatuan-persatuan jaga-jaga. Yang persatuan jaga-jaga ni pun berubah. Jadi masalah contoh. Dan sekali hilang kepercayaan kepada manusia, terpaksa percaya kepada anjing. Belilah anjing. Beli anjing tu apa? Beli anjing tu sebab nak suruh anjing jaga kampung kita. Boleh ke tidak? Boleh. Islam membenarkan. Kita ada satu kebun kita tu memang selalu orang curi buah kat kebun kita. Tak ada cara lain, kena beli anjing nak jaga. Boleh, tak jadi apa masalah pun. Apa pula? Apa lagi? Berburu, boleh. Selalu masuk hutan, bawa senapang pergi cari burung ke cari apa punya macam lah. Pergi tembak. Nak tembak tu kadang nak pergi ambil jadi susah. Kita terpaksa guna anjing. Berburu, boleh. Dibenarkan di dalam Islam. Anjing tu pula masa kita lepas, dia adalah cara hukum said tu, berburu tu. Cara ni masa kita nak letak anjing tu, kita tembak tu, kita lepas anjing, masa kita lepas tu kita kata burung A. Lepas tu bismillah, Allah Akbar, lepas dia pergi. Dia pergi ambil, memang dia ambil burung A buat bagi pada kita. Burung tu walaupun datang dah mati, halal kita makan. Burung tu lah, bukan anjing tu. Anjing boleh makan anjing ni. Salah faham ni. Aku sebut ni burung tu boleh. Ni anjing tu kita kata burung A. Kita bismillah, Allah Akbar, dia pergi. Dia buat mari, ni burung lain. Aku kata burung A, dia ambil burung B. Burung tak boleh makan. Dia panggil hukum berburu pula. Adalah cerita hukum berburu tu kan. Tapi walau bagaimanapun bela anjing kena berburu, memang disebut oleh Nabi SAW boleh. Cuma ada satu lagi yang lain daripada berburu. Dia bela anjing sebab dia syok tengok bulu anjing tu. Tengok syok, tengok bulu lebat contoh kan. Dia nak bela tu boleh ke tidak? Ingat ulama tak pernah sepakat mengatakan haram ke tidak. Imam An-Nawawi kata haram, kita tak nafikan. Tapi ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Abdul Bar. Ini ulama yang tak popular di kalangan kita. Tapi kalau orang belajar fiqh, dia akan kenal nama ulama ni. Ibnu Abdul Bar. Ulama ni dia tulis satu kitab, nama kitab At-Tamhid, nama kitab. Dalam kitab tu dia menyatakan hukum bela anjing ni yang bukan kerana faktor dua perkara, hukumlah makruh sahaja. Makruh makruh ni orang nak buat tak dapat sudah, jangan larang. Kalau orang buat benda makruh, kita kena halang Syekh. Lepas ni habis semayang isyak, tak orang semayang bak dia, kita kena marah orang. Kenapa tak semayang bak dia? Sebab meninggalkan sunnah itu adalah makruh. Dia panggil khilaful aula. Amalan sunnah Nabi kita buat menyalahi dengan apa yang dibuat oleh Nabi SAW, yang tu dipanggil sebagai khilaful aula. Khilaful aula ni dalam istilah lain dia panggil dengan nama makruh. Makruh ni benda kita tak payah halang. Orang nak buat tak nak buat sudah, memang boleh. Saya masalah. Mana ada pendapat ulama. Mana sebenarnya tak jadi isu pun. Tapi orang lain jadi isu bising. Sebab apa? Sebab dia tak tahu daripada dulu tanah benci anjing. Tu masalah. Jadi siapa nak bela jadi pasal ni mampu dia. Yang usaha kita sudah. Nak belanjing, janganlah malam-malam pergi dia menyalak ke kita pula payah tidur. Yang tu tak boleh lah. Haram alaikum pula. Kan? Dia belanjing ni mamat ni. Saya nak pakai pandangan yang disebut nama Ibnu Abdul Bar. Tafadhal nak pakai, tak ada dalam masalah pun. Dia pun pakai, tapi malam pompang-pompang kacau orang nak tidur. Yang tu haram kena bising pula. Dia bukan haram kerana anjing bising, memang kecoh-kecoh orang tak boleh. Duk kuliah dulu, berubah-ubah kita kuliah tak boleh. Itu pun tak boleh juga sebenarnya. Itu hukum tentang anjing. Jadi dia tak isu sangat pun. Tak tahu kenapa yang jadi isu, Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.
Tahu tak? Cerita tu, masuk cerita tu balik. Pakai anjing dia ini. Okey, kita nak cerita pasal benda lain. Bila kita sebut Islam, Islam ni dia bukan cerita pasal anjing, pasal babi, pasal semayang. Tak, dia ada tajuk besar yang Islam bincang, antara ekonomi. Islam bincang pasal ekonomi. Islam ajar pada kita, bila sebut sebagai ekonomi, dia adalah ta'awun. Ada konsep ta'awun, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, saling tolong-menolonglah kamu dalam melakukan kebaikan dan juga ketakwaan. Tapi jangan kamu tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Allah Ta'ala sebut Quran. Anak baca ayat yang teringat waktu sekali, minta maaf sebut nama Khalid Samad. Minta maaf sebut nama orang politik, ada orang marah pula nanti kan. Khalid Samad dia sekali dia telefon anak. Dia tanya, sebenarnya hukum kita pergi bantu beki rumah ibadat orang bukan Islam boleh ke tidak? Oh, susah nak jawab. Soalan dia, cerita dia kata ada seorang kawan ni, dia kontraktor, dapat projek beki gereja. Beki gereja, dia orang Islam. Jadi dia kata nak ambil tu projek tu boleh ke tidak? Sebab yang nak buat tu gereja. Kan? Bila tanya anak kata tak pernah dengar pula soalan macam ni. Ini seumur hidup pertama kali dengar soalan ni kan. Tapi anak kata bagi anak 2 hari biar anda baca dulu buku-buku kitab-kitab. Baca 2 hari akan datang ke telefon. Tak apalah, bacalah buku kita. Baca. Tak jumpa juga jawapan. Terus betul lah guru ni. Cari kitab 1, kitab 2 tak jumpa, kitab 3, rumah sempang ke kitab. Sampai bini pun marah. Ni apa kitab tak reti nak simpan balik ni? Ya anak ni jenis pemalas nak simpan kitab. Masalah anak. Buat keluar kitab apa je. Tengok ni ambil kerap, letak tepi, pakai tinggal kat situ. Tu masalah kan. Bini dah marah. 2 hari telefon tak jumpa lagi lah. Cari biar sampai jumpa. Mampus lah aku. Kena aku lah. Ada pun last sekali seminggu, Alhamdulillah dia pun jawapan. Alhamdulillah. Benda tak susah mana. Muka-muka bila kita buka lah kitab-kitab fiqh, hukum membantu orang bukan Islam untuk membetulkan rumah ibadat mereka ni, memang ada debat di kalangan ulama-ulama fiqh antara Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata kita bantu baiki rumah ibadat orang bukan Islam ni boleh. Mazhab Hanafi kata. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut ta'awanu 'alal birri, tolong-menolonglah kamu dalam melakukan kebaikan. Jadi buat tolong tu pun kategori sebagai kebaikan juga. Kata Imam Hanafi. Tanya pula ulama mazhab Syafi'i, tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Allah Ta'ala kata wala ta'awanu 'alal ismi, jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa. Satu ayat Quran je. Tapi dia punya debat tu boleh tahan. Tengok ulama-ulama lah. Kita dah bahas bila sebut tolong-menolong ni, kita nampak gotong royong tu kita nampak. Apa lagi? Kita ambil satu tabung, kita kubur duit banyak, lepas tu orang tak ada masalah, kita bagi bantuan pada dia. Khairat contoh, orang panggil kan? Tabung khairat. Kita nampak itu ta'awun. Tak, sebenarnya Islam bila sebut ta'awun, konsep dia cukup besar. Antaranya adalah ekonomi. Dia ajar pembeli ni sebenarnya menyediakan barang untuk penjual untuk menyediakan barang untuk pembeli. Pembeli itu pula memberi duit kepada penjual untuk memastikan penjual itu boleh dapat keuntungan. Islam ajar. Dan dalam Islam juga bila sebut ekonomi, dia ada elemen taradid, saling redha meredai antara satu dengan yang lain. Dia kena ada redha. Kita berniaga ni dia ada redha. Aku bagi satu orang pada kau bagi barang pada aku redha antara satu dengan yang lain. Islam ajar. Disebabkan Islam ajar macam tu, sebab tu Islam ni dia tak bagi elemen penipuan dalam urusan ekonomi. Tak boleh. Ekonomi ni kalau menipu dilarang di dalam Islam. Tak boleh. Bukan Islam lah, siapa-siapa pun tak boleh. Allah Ta'ala siap kutuk jelas kepada orang yang suka penipu dalam ekonomi. Kita selalu baca ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah Ta'ala sebut Quran. Celaka orang yang berniaga timbang, yang apabila mereka ditimbang, mereka nak sempurna, tapi bila empat dia orang timbang untuk orang lain, dia orang akan kurangkan. Memang tak guna ni manusia. Alik untung alik dia nak hebat. Tapi alik nak bagi pada orang, dia kena kurang-kurangkan. Orang rugi tak apa, yang penting aku untung. Yang ni jenis. Islam tak suka, Islam tak bagi. Dalam hadis Nabi SAW, kita baca satu hadis. Kisah Nabi SAW. Satu hari pergi dekat pasar. Nabi Muhammad SAW ni pun pernah pergi pasar.
Kadang-kadang kita berkata seburuk-buruk tempat adalah pasar, sebaik-baik tempat adalah masjid. Yang kita ni nak pergi ke pasar tak mau langsung, tak betul juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah pergi ke pasar, Nabi. Tapi Nabi Muhammad ni pergi ke pasar tak kerap. Kita ni ke pasar tu kerap sangat. Masalah kita beza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar, dia nampak ada sabratut ta'am. Ada orang ni himpun makanan, satu kelompok, satu himpunan makanan tu kan. Nabi SAW ni masukkan tangan dia kat dalam makanan tu. Bila masuk dalam makanan, basah. Bila basah tu, Nabi SAW tanya, "Ma haza ya sahibat ta'am?" Ni yang basah ni kenapa ni? Tanya Nabi kepada orang. Orang tu kata apa? "Ya Rasulullah, hujan." Bila hujan makanan jadi basah lah. Jadi aku letak kat bawah, yang baik tu letak kat atas supaya orang tak nampak yang tak baik tu. Kalau orang nampak yang tak baik tu, dia orang tak beli aku punya makanan. Nabi SAW ni cukup marah. Nabi cukup marah. Nabi Muhammad siap bagi tahu, "Afala ja'altahu fawqa ta'am kai yarahu an-nas man ghasya falaysa minna." Nabi kata, alangkah baik kalau kau ambil makanan yang baik, yang tak baik tu letak kat atas, biar orang tahu makanan tu tak elok, supaya manusia bakal tengok. Dan Nabi Muhammad sebut, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang tipu, dia bukan di kalangan aku. Akhirat nanti tu jumpa Nabi sallallahu, kita, "Ya Rasulullah, tapi kita tak bawakan geng aku sebab masa berniaga dulu menipu." Islam ajar pada kita tak boleh menipu di dalam perniagaan, tak boleh. Dalam ekonomi tak boleh menipu. Islam ajar. Satu, ada lain, membazir, tak boleh. Membazirkan dia bukan setan. Tajuk setan tu yang aku masuk dalam jaga tu. Kan? Yalah, anak mulut agak jahat sikit lah dalam beberapa keadaan. Orang marahkan anak sebab kadang mulut tu tak kontrol lah sikit. Tapi anak dah fikir balik, kadang orang lain pun lagi jahat pada anak, dah fikir balik lah. Tapi kenapa orang yang lebih nakal tu tak kena yang anak tak apa nakal dia kena? Allah Allah kan. Anak kata membazir tu ada beradik setan. Tak kira siapa lah, kalau membazir tu sultan ke setan lah dia. Itu yang menyebabkan aku sudah lama. Tapi berasalah sekali tu. Kan? Tak apa, alhamdulillah, pengalaman baru. Orang lain tak pernah dapat. Seorang makcik telefon, "Ustaz, anak kata, makcik, anak dia bersyukur dengan Allah sebab anak pakai gelang gari, makcik pakai gelang emas." Makcik pakai gelang emas, anak ni gari ni orang tertentu yang dapat. Emas ni ada duit boleh beli ni. Makcik tu menangis jadi tak menangis. Jadi ketawa pula dekat macam tu kan. Kita kan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila kita berekonomi, ada satu part yang kita tak boleh buat, iaitu membazir. Membazir dilarang di dalam Islam. Allah Ta'ala sebut clear dalam Quran, "Innal mubazzirina kanu ikhwan asyayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura." Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sesungguhnya orang membazir adik-beradik setan. Dan setan yang terhadap Tuhannya kufurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita faham bazir apa dia? Membazir ni makan bubur nasi banyak, membazir. Tak share. Ada orang, "Ustaz, kalau membazir ni lebih pada keperluan, orang kaya pakai BMW tu membazir lah." Share, jangan faham macam tu. Tu salah faham tu. Kita ni, kita punya penghasilan sehari contoh RM10, tapi kita berbelanja lebih daripada kalau RM10. Itu membazir. Kita punya kemampuan untuk beli potong sagar tapi pergi rembat BMW, membazir. Tapi kalau orang tu mampu beli BMW, dia beli BMW, itu tak membazir bagi diri dia. Bagi kita dikira sebagai membazir. Nampak kan? Itu kena faham juga tu ni. Ustaz, kalau macam tu kita ni tak ada cara yang Islam ajar. Ada pula satu lagi yang Allah Ta'ala pamerkan dalam Quran, membazir ni kata Allah, "Wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin." Allah Subhanahu wa Ta'ala kata jangan kamu membazir. Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang membazir. Pembaziran ni dilarang di dalam Islam. Tak boleh. Kita ni buat satu bajet kita yang kita nak belanja tu dengan penghasilan kita tak banyak, itu memang membazir. Nampak tak? Dia buat bajet tu dengan duit yang kadar begitu tinggi tu, tapi kita tengok penghasilan tu tak berapa nak banyak, yang tu memang membazir. Memang benda tu dilarang di dalam Islam. Islam ajar pada kita, kalau kita nak berbelanja ni kadar kemampuan, jangan lebih-lebih. Nampak kan? Islam ajar. Ekonomi ni cantik dah. Tengok kisah Nabi Yusuf AS macam mana mengurus ekonomi. Adalah orang sekarang kata bajet baru ni bawah kategori macam bajet Nabi Yusuf AS. Kita dengar nak ketawa. Biar betul Muhammad ni.
Sebab Nabi Yusuf AS ni, dia tak pernah jaga golongan-golongan tertentu seramai 20% orang itu. Tak ada, tak ajar, dia tak jaga kan. Nabi Yusuf AS dia amat telus. Dia akan sebut, kita dapat penghasilan banyak ni, yang kita boleh belanjakan kadar ni, yang kita berbaki kadar ni. Itu Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS dia berjimat semasa barang ada. Kita berjimat ketika barang dah tak ada. Barang tak ada, jimat terbuat dah tak ada. Aku pun tak faham tau. Cuma dia boleh kata ini adalah bajet cara Nabi Yusuf AS. Tak. Ini bukan Nabi Yusuf. Ini Yusuf kat kampung kau. Ini bukan Nabi Yusuf AS. Dia kata ada tak apa sihat ni. Tak apa. Yang penting Islam aja tak membazir. Contoh yang dibuat oleh Nabi Yusuf AS. Bukan sekadar tu. Satu lagi Islam bagi tahu pada kita, kita bila berekonomi kena tengok implikasi keburukan kepada manusia. Sebab itu tak boleh rasuah. Rasuah tak boleh share. Anak kadang-kadang fikir orang kafir dengan orang Islam buat rasuah, orang kafir lagi baik pada kita. Berfikir baliklah. Pergi sekali kat parlimen. Adalah seorang ahli parlimen ni minta anda pergi ke parlimen. Minta, bahawa ada benda nak bincang, pasal benda nak cakap dalam parlimen. Pergilah. Pergi kat parlimen, lepas tu duduk semeja dengan YB. Tak sebutlah YB mana. Tahu pula aku parti mana ni. Okay. Duduk bersembang dengan YB tu, duduk tanya cerita-cerita, lepas tu keluar cerita pasal rasuah. Masa duduk bersembang, tak ada seorang Cina tau. Cina, Alex nama. Cina ni dia Kristian. Jadi anda duduk bersembang dengan dia, cerita pasal rasuah. Yang Cina Kristian ni, Alex ni pergi tegur. Dia kata, rasuah tak boleh rasuah Cina. Rasuah ni tak boleh. Ni, Nabi korang bagi tahu, dua-dua neraka masuk. Ni Kristian tu cakap. Anda tengok ke Kristian, aku rasa kau pun tak pernah selamat juga. Dah fikir balik lah kan. Kadang-kadang kita nampak ni Kristian lagi baik tau. Kadang-kadang kita jadi malu ke dia orang. Tapi orang Islam, ya Allah, terlibat dengan rasuah, Allah tak lama tau. Negara orang Islam ni kalau cari penghasilan negara Islam ni hebat. Pakistan, Iraq, mana lagi? Mana-mana lah negara Arab dengan penghasilan minyak. Tapi kenapa negara mereka ni tak maju? Rasuah. Negara orang putih ke kedai bukan ada penghasilan banyak pun, tapi dia orang tak rasuah. Dia orang ada credibility. Makanya negara dia orang jadi hebat. Malu kita fikir balik. Malu kan? Sekarang kalau kita fikir balik pun tak rasuah juga sebab kita. Malaysia ni kan antara negara yang tertinggi rasuah dia. Betul kan? Wala'iyadzubillah. Tak mahu. Kita nak negara yang baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, rasuah ni kalau diamalkan oleh orang itu adalah orang jahat. Akaluna lisuhti, Allah Ta'ala sebut Quran. Yang dikatakan orang jahat itu adalah makan rasuah. Clear Quran sebut. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wala'iyadzubillah. Dan Allah Ta'ala ajar juga kepada kita dalam berekonomi, dia ada saingan sihat. Islam ajar. Satu hari sahabat Nabi jumpa Nabi. Ini yang keluar timbul orang kata harga barang naik turun ni adalah ketentuan Tuhan. Ada orang cerita kan. Sebenarnya dia cakap ada benar dia, tapi ada yang tak benar juga. Ada benar tu sebab dia baca hadis, tapi cara pemahaman hadis tu pula salah. Itu masalah dia. Sekarang orang nak baca hadis semua share. Dia pergi mengaji mana-mana, belajar Azhar, ataupun tak mengaji Azhar, dia dengar ustaz tu mengajar. Ustaz mengajar hadis, ustaz tu mengajar 3 hadis baru. Dia dengar 3 hadis balik, dia dah rasa dia ulama hadis. Oh, salah besar masyarakat macam tu. Ada Syekh, ada. Dia pergi jumpa ustaz ni memang tak baca hadis lah. Oh, wow, mamak ni. Tu tak boleh lagi, sembang kemai lagi tau. Ni hadis yang saya baca ni, Imam Syafi'i pun tak jumpa tau. Dia pula lagi power Imam Syafi'i. Ada sembang macam tu. Kata teruk manusia kalau gini. Ada hadis Nabi tu ada, tapi cara faham hadis pun satu faktor yang lain. Kadang-kadang ada orang dia baca hadis, cara pemahaman hadis tu salah. Ada satu hadis Nabi SAW cerita kisah tentang Anas bin Malik radhiyallahu an, bagi tahu pada kita qad ghala as-si'ru ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu tahun tu harga barang jadi mahal tu, naik. Bila mahal, faqala an-nasu ghala al-si'ru. Jumpa Rasulullah bagi tahu, ya Rasulullah, barang mahal sangat Rasulullah. Fasa'ir lana ya Rasulullah, tolong buat ketetapan harga untuk kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu kata, innallaha huwal qabid. Allah Ta'ala ni yang pegang rezeki kita. Huwa al-musa'ir. Allah Ta'ala Tuhan yang menetapkan harga barang. Al-basit, dia memperluaskan rezeki kita. Ar-razik, memberikan rezeki kepada kita. Wa inni, sesungguhnya aku la arju an alqiyallah
Aku berharap sangat bahawasanya aku kalau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, walaisa ahadun minkum, seorang pun di kalangan korang, yatlubuni, tak tuntut daripada aku, fidamin wala malin, sama ada pada hak darah ataupun pada harta. Nabi sebenarnya nak ajar dekat hadis ni, dia ada pasaran saingan sihat dalam berniaga. Seorang, 3 orang berkedai jual barang yang sama. Ni jual handphone contoh, 3 kedai yang sama. Dia akan fikir nak suruh kita beli barang dia. Bila kita nak beli barang dia, kita akan pilih kedai yang macam mana? Barang handphone yang paling baik, harga paling murah. Betul tak? Yang tu kita, yang tu penting dia saingan sihat. Tapi masalah orang Melayu, kalau ada saingan macam tu, dia macam kita ngomong. Masalah orang Melayu pula. Betul tak kalau? Dia ada kedai 3, lepas tu dia kedai aku orang masuk, kedai kawan tu, kedai orang kawan tu masuk, kedai kita tak masuk. Macam mana dia buat? Dia cari tok bomong mana kita nak cari. Dia carilah tok bomong mana-mana, lepas tu doa-doa baca apa tak tahu, menyebabkan orang tak nampak kedai kawan dia. Jadi jahat syekh, tak boleh. Dia bukan sekadar jahat, satu lagi syirik. Wal'ayyadzubillah. Ada pula satu lagi perangai cari ustaz. Ini anak terkena. Yang ni anak terkena. Ada seorang kawan dia buka kedai makan. Panggil anak pergi. Anak pergilah, dia kata hari ni kita jamu makan. Habis makan, dia buat keluar satu baldi. Anak kata buat apa baldi ni? Ustaz tolong doa bagi kedai saya laku. Anak kata sudah aku kena hari ni. Aku nak terkena ni. Kalau aku baca doa ni, kalau laku alhamdulillah. Tapi kalau tak laku aku juga kena. Ada orang buat mengumpat ni, ustaz ni doa tak makbul ni, aku juga kena. Kan? Tapi walau bagaimanapun, kalau kita kaji Islam, Islam dah ada ekonomi. Ekonomi ni dia ada saingan sihat. Tetapi dalam saingan sihat tu kadang-kadang ada orang jahat yang ambil peluang untuk nak khianat orang lain. Contoh berlakulah monopoli. Yang tu diharamkan di dalam Islam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ihtikar. Nabi kata, Nabi sallallahu larang daripada berlaku monopoli. Bila berlaku monopoli, ada orang pegang harga barang. Beras tu dia pergi sekat beras. Dia nak tekan kerajaan supaya naikkan harga. Bila naikkan harga baru dia jual balik. Yang tu jahat. Itu jahat. Islam melarang perbuatan ini. Bahkan Allah Ta'ala laknat tindakan orang sebegini. Islam aja. Maka ni Islam larang ada monopoli. Islam pun bagi tahu kepada kita di dalam berekonomi ada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam. Tengok implikasi ini, tengok juga Syekh. Kalau ada orang beritahu minyak naik, barang tak naik, itu pelik. Pelik tak kakak? Syekh, barang minyak naik. Bila minyak naik, orang kat kedai dia nak pergi ambil barang tu jalan kaki ke bawa kereta kakak? Takkan jalan kaki pikul kot. Pikul barang kan? Ni apa ni? Jimat apa? Dia nak pergi mampus. Dia kena pergi dengan lori. Lori tu pula pakai minyak tak kakak? Tak pakai air kelapa. Kan? Dia kena pakai minyak. Bila pakai minyak, kos akan tinggi. Automatik lah barang jadi naik. Harga barang tu kan? Tapi ada pula orang tak bersihat kat Malaysia ni. Tak sihat satu part. Ahli parlimen pun salah tu. Dia ahli parlimen tapi tak bersihat. Dia tak tahu nak sekolah mana ni. Dia buat statement. Dia kata minyak naik, barang tak semestinya naik. Tenggerak dia. Nak mampus. Islam ni dia ajar cantik. Bila dikatakan sebagai minyak, barang ini tidak boleh dimonopoli. Islam ajar. Kalau kita go pada Al-Quran, kita tengok Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala ni selalu cerita pasal minyak, pasal rumput, pasal api, pasal air? Kenapa kakak? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut satu hadis lah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, An-nasu syuraka'un an salas, al-ma' wal-nar wal-kala. Nabi kata manusia ni akan berkongsi 3 perkara. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 perkara manusia akan berkongsi. Al-ma' air, an-nar api, al-kala rumput. Kenapa rumput? Dulu, kenderaan dulu dia makan rumput. Kenderaan sekarang mana makan rumput? Kena sekarang makan rumput. Kita bawa kereta ni tak apa nak hidup, kita pergi jalan ambil rumput letak dalam. Mampus. Saya tak boleh. Dulu rumput, sekarang ni minyak. Kenapa Nabi Muhammad pamerkan 3 perkara ni? Dan Nabi Muhammad sebutlah dalam hadis, kata Nabi, wa thamanuhu haram. Kalau kau monopolikan harga benda ni, hukumnya adalah haram. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi nak pamerkan bila sebut minyak ni, dia akan ada implikasi kepada barang-barang yang lain. Islam aja. Islam aja komplit dah. Cuma kita dia tidak memahami Islam. Itu masalah ni. Sebab tu kalau fikir balik kan, kenapa jadi susah sangat dalam masyarakat kita dalam bab ekonomi. Kita fikir, kita nampak problem paling besar adalah kita tak mengikut amalan Islam dalam berekonomi. Islam aja kailah yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Perbendaharaan negara ni harapannya
Jangan berlegar di kalangan orang-orang kaya di kalangan kamu. Ni kalau kita fikir penghasilan negara kita ni banyak, Syekh. Minyak getah apa tak ada. Minyak dekat Ana Sembang ada Dr. Rosli. Kenal Dr. Rosli? Rosli Yaakob. Dia ni pakar ekonomi lah, Dr. Rosli Yaakob. Dulu kerja dekat Bank Gerau, hebat lah orang. Dan benci-benci ni kerja dekat Araka, tour standard. Kerja dekat Araka, baru ni kan. Baru ni buat satu forum dekat Kuala Lumpur. Ana pergi, dia kenalan, baik lah, lama dah kawan kan. Dia nampak, mai jumpa ustaz sembang. Sembang dekat 2 jam pula sembang. Forum sejam, sembang 2 jam tak jadi. Dia sembang cerita pasal minyak kat Malaysia. Dia kata, ustaz, minyak kat Malaysia ni adalah minyak yang terbaik di dunia.